أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menganugerahkan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan iman dan keyakinan itu menjadikan kita sama-sama dapat menundukkan diri untuk sama-sama datang ke masjid ini, dapat kita sama-sama solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan sembahyang dan segala amal ibadah yang bakal kita lakukan atau yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan kita sentiasa diberikan kemudahan dan pertolongan sepanjang kehidupan kita yang berbaki lagi ni, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita masih lagi berada di suratul Naml dan kita bermula pada ayat yang ke-41, muka surat 211, ayat 41 suratul Naml, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. قال نكروا لها نكروا لها عرشها. Ra yang mati sebelumnya huruf berbagi atas, maka ra yang mati tu mestilah ditafkhimkan, mestilah dibacakan dengan tebal. Laha ar, qala nakiru laha ar. Ini tak boleh baca ar, ar. Syaha nanzur,
nun mati bertemu dengan dha. Ini ikhfa. Hakiki kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Nanzur atah tadi huruf mad iaitu ya yang mati bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Jadi bila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 perkataan, itu mad jaiz munfasil. Kalau huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 perkataan, itu mad wajib muttasil. Di sini mad jaiz. Kita baca dengan 4 harakat. Am takunu, mim yang mati bertemu dengan ta, izhar syafawi. Semua huruf mim dalam Quran, kalau dia mati, ada tanda mati di atasnya, maka dia dibaca tanpa dengung. Begitu juga dengan huruf nun. Semua huruf nun dalam Quran, kalau ada tanda mati nun tu, nun yang mati tu tak dibaca dengan dengung. Tetapi kalau tiada tanda matinya, nun tu dibaca dengan dengung, kecuali di hadapannya huruf lam dan ra. Am takunu, kita baca dengan izhar, jelas dan nyata. Am takunu minal ladzina la yahtadun. Yahtadun man arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, lebih kurang bunyi dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok pula tuan-tuan dari sudut tafsirannya. Berkata Sulaiman, ini kita masih lagi bincangkan tentang kisah Nabi Sulaiman kan, selepas mana dia berjaya membawa singgasana Balqis yang dibawa oleh seorang alim yang bernama Asif, itu hari ke hadapannya dengan tempoh waktu hanya sekelip mata, sekerdip mata, kelopak mata. Maka berkata Sulaiman selepas itu, ubahkan bentuk singgasananya nanti, kita perhatikan adakah dia tahu atau daripada orang-orang yang tidak tahu. Nabi Sulaiman suruh tentera-tenteranya di kalangan jin, hamba-hamba, syaitan, semua pengikut dia ni, ubah singgasana. Diceritakan bahawasanya Nabi Sulaiman alaihi salam telah memerintahkan kepada pembesar-pembesarnya supaya mengubah serba sedikit akan bentuk singgasana Ratu Balqis itu, dengan katanya, ubahkan bentuk singgasana ini agar bertukar rupa. Nanti sama-sama kita perhatikan dengan mengujinya, adakah Ratu Balqis itu masih dapat mengenalnya atau dia sudah tidak mengenalnya lagi. Tujuannya untuk menguji kecerdikan akal Ratu Balqis, sebab diceritakan bahawa ibunya berasal daripada bangsa jin, bersuami dengan seorang raja bangsa manusia, maka lahirlah Balqis yang kecerdikannya luar biasa. Tetapi ada pula mempunyai kekurangan, iaitu dikatakan kedua belah kakinya menyerupai kaki keldai dan betisnya pula berbulu. Jadi saya tengok peliklah cerita kaki Balqis macam kaki keldai pula ni. Pula cerita kaki keldai, kaki berbulu pula tu. Biasa jin-jin ni lawa kahwin dengan manusia. Jadi saya tengok dalam tafsir Qurtubi tuan-tuan, Al-Jami' li Ahkamil Quran, maka dibahaskan banyaklah. So kenapa kenapa Nabi Sulaiman suruh ubah singgasana ni? Untuk apa diubah? Kerana dengan tujuan nak menguji sejauh mana kecerdikan Ratu Balqis. Ada soalan pula, kenapa perlu dia menguji kecerdikan Ratu Balqis ni? Apa perlu nak uji? Yang penting datang ketika itu Nabi Sulaiman nak Ratu Balqis Islam, menyembah Allah, tinggalkan penyembahan selain daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa perlu nak tahu Balqis ni bodoh ke pandai ke orang, cerdik tak cerdik? Jadi kenapa disuruh ubah ni? Ubah macam mana? Ada yang mengatakan ubah tu maknanya yang bahagian atas singgasana tu jadikan bahagian bawah. Atas jadikan bawah, bawah jadikan atas. Tukar material itu. Tengok Balqis konang tak? Jadi kenapa disuruh ubah? Kerana ada di kalangan bangsa jin yang menyebutkan Balqis ni tak cerdik dah, wahai Nabi Allah Sulaiman. Dia tak cerdik. Dah lah tak cerdik. Kaki macam kaki keldai pula. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Ada pendapat Imam Qurtubi, dia menakalkan, memindahkan perkataan-perkataan daripada ulama dulu, mengatakan kenapa jin cakap macam itu? Kerana bangsa jin ni takut kalau Nabi Allah Sulaiman ni berkahwin dengan Balqis, tentu dia ada anak. Besok dia anak so kita jadi hamba selama-lama lah dekat Sulaiman ni. Jadi diburukkan lah, dia kata Balqis ni tak cerdik, supaya jangan kahwin dengan dia. Kemudian ditambah lagi, buruk lagi, dah lah tak cerdik, kaki macam kaki keldai pula. Jadi Nabi Sulaiman ni dia ada penasihat dia. Penasihat dia ramai. Manusia ada, jin ada. Ditanya penasihat dia. Maka penasihat kita nak tengok dia cerdik tak cerdik, kita ubah dia punya singgasana ni. Kita ubah. Sebab itu akhir nanti tuan-tuan tengok ketika Nabi Sulaiman menjemput Balqis ke istananya, dibuatkannya laman istana tu, sempat dia menunggu kedatangan Ratu Balqis ni dengan mamar yang cukup halus, yang seolah-olah seperti ada air. Setengah pendapat mengatakan supaya nanti dia nak tengok botol kau Balqis ni kaki keldai. Sebenarnya pendapat tu tak berapa kuat. Takkan Nabi fikir nak tengok botol orang. Pendapat ni kata Imam Qurtubi tak bagus, tak sesuai untuk seorang Nabi. Takkanlah Nabi Sulaiman suruh buat warna ni, kita buat macam air kan, dia angkat botol dapat saya tengok botol macam mana botol. Jadi pemikiran macam tu takkan keluar daripada otak seorang Nabi. Sebab tu Imam Qurtubi sebut tak betul. Nabi Sulaiman buat marmar tu cantik bukan nak tengok Puteri Balqis punya botol, tapi nak tunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Aku punya kerajaan yang Allah Ta'ala kurnia ni lebih besar daripada kerajaan kau tu. Sebab tu kau kena beriman dengan Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Jadi cerita Nabi Allah Sulaiman buat mama ni supaya apa? Nanti supaya Balqis angkat kain dan nampak botol ya kau macam keldai. Kan? Sebabnya bila dapat singgasana tu, nak uji tu betul. Kita tengok cerdik tak cerdik. Jin kata tak cerdik Balqis ni. Jadi kita buat singgasana ni ubah sikit. Jadi ubah. Maka diubah singgasana tu. Jadi berubahlah singgasana tu mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman. Kemudian pada ayat 42, setelah Balqis tiba, ditanyakan kepadanya, adakah seperti ini singgasana engkau? Dia menjawab seolah-olahnya seperti inilah dia, dan kepada kami telah diberikan pengetahuan sebelum ini, dan kami adalah orang-orang yang berserah untuk tunduk kepada Allah. Ayat falamma ja'at qila ahakadha arshuki. Falamma tu manakala setelah Balqis tiba, dia ditanya, adakah seperti ini singgasana Tuan Puteri? Di situ Nabi Sulaiman dah tahu dah. Nabi Balqis pula. Ratu Balqis ni cerdik. Jadi Balqis dengar soalan Nabi Sulaiman. Ulama menyebutkan bila Sulaiman alaihi salam menanyakan, adakah seperti ini singgasana? Maka Balqis pun jawab dengan jawapan yang pun tak pasti. Sebab soalan tu pun tak pasti. Adakah seperti ini? Balqis pun jawab seolah-olahnya macam ni. Sehingga disebut dalam tafsir ni, itu tunjukkan kecerdikan Balqis ni. Tapi kalau soalan tu, ni singgasana kamu ke? Balikkan jawab, ya, ni singgasana aku. Kerana disebut dalam tafsir, bila Balqis tengok ni macam aku punya ni, dia kena singgasana dia, tak ada orang punya macam ni singgasana ni, aku dia punya ni. Tapi dah ubah-ubah.
Tapi bila Nabi Allah Sulaiman tanya, adakah seperti ini singgasana tuanku? Macam ni kah? Jadi soalan tu macam mancing kan. Macam ni kau rupa singgasana kau? Seolah-olah macam yo lah. Dia tak kata yo. Menunjukkan cerdiknya Ratu Balqis tu. Sehingga Nabi Sulaiman tahu, oh cerdik rupa Balqis ni. Dia tak jawab yo. Sehingga disebut dalam tafsir, kalau ditanyakan, inikah singgasanamu? Hal hadza arshuki? Ya kau ni singgasana kau? Arshuki? Maka Balqis akan jawab, ya. Tapi soalan tu, macam ni kau? Serupa macam ni ke? Serupa macam ni ke awak punya singgasana? Dia jawab macam seolah-olah macam ni lah. Tak yo. Di situ menunjukkan bahawasanya Balqis ni orang yang cerdik. Itulah yang disebutkan oleh Hasan bin Al-Fath dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Okay. Kemudian ayat wa utina min kulli syai'. Wa utina ni maksudnya dan kepada kami telah diberikan ilmu pengetahuan. Maknanya kami telah diberitahu sebelumnya, wa kunna muslimin, dan kami adalah daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri, yang tunduk. Jadi ini perkataan siapa sebenarnya ni? Perkataan Nabi Sulaiman ke perkataan Balqis? Jadi disebutkan di sini Ratu Balqis mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, kami telah dikurniakan pengetahuan tentang kesempurnaan kudrat Allah dan juga tentang benarnya kenabian tuanku sebelum diperlihatkan kepada kami mukjizat yang luar biasa ini, kerana kami telah menyaksikan menerusi burung hudhud dan yang telah kami dengar dari utusan-utusan kami tentang tanda-tanda buktinya, dan kami memang telah tunduk kepada tuanku semenjak pada waktu itu, maka tidaklah perlu lagi saya diperlihatkan dengan lain-lain mukjizat. Jadi dalam tafsir Qutubi menyebutkan ada dua pandangan. Satu mengatakan wa utinal ilma min qabliha, kami telah diberikan pengetahuan, kami dah tahu dah, kami dah diberitahu, dan kami telah Islam. Ada kata ini perkataan yang dilafazkan oleh Puteri Balqis, Ratu Balqis. Ada yang mengatakan ini bukan perkataan Ratu Balqis, tapi ini perkataan Nabi Allah Sulaiman yang menyebutkan bahawa wa utinal ilma min qabliha, kami tahu dah tentang kamu ni, keadaan kamu ni kami semua dah tahu dah. Wa kunna muslimin, kami dah Islam awal dah. Ada yang mengatakan perkataan ni keluar daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mana yang betul? Wallahu alam. Seolah-olahnya macam keluar daripada mulut Puteri Balqis, Ratu Balqis, sebab cerita ni cerita tentang ketika Nabi Allah Sulaiman tanya Balqis, seperti ini kah singgasanamu? Dia jawab seolah-olahnya ya. Kemudian ayat wa utina, seolah-olahnya perkataan ni daripada perkataan Ratu Balqis. Hakikatnya wallahu alam. Yang pastinya benda ni berlaku dan Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan yang menghalangnya dari beriman ialah apa yang disembah selain dari Allah, sesungguhnya dia dahulu adalah daripada kaum kufur. Adapun yang menghalang Ratu Balqis dari menyembah Allah ialah kerana dia semenjak kecil lagi telah terasuh di kalangan kaum yang kufur. Dia duduk tengah-tengah orang kufur, iaitu umat yang menyembah matahari sebagai Tuhan. Maka dia pun sembahlah matahari. Kemudian apabila didatangi surat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dia dapat surat daripada Nabi Sulaiman, dia tak juga dapat menyatakan keislamannya berubah, sebab kepercayaan yang lama sudah lama membekas dalam diri dia. Bila Sulaiman alaihi salam suruh dia, kecuali setelah berhadapan dengan Nabi Sulaiman,
Bila dia sampai di Syam, barulah dia dapat mengisytiharkan keislamannya dan melafazkan apa yang menjadi kepercayaan di depan Nabi tersebut. Sebab itu perkataan sebelum ni mengatakan dia dah, bila Hud datang apa semua tu, dia dah yakin dah Nabi Sulaiman ni Nabi. Dia dah uji sebelum tu, dia tahu ni Nabi ni bukan raja, dan dia nak Islam, tapi dia tak boleh nak umumkan ketika itu. Kerana apa? Kerana dia dikelilingi oleh orang umat, semua orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak boleh isyharkan. Dia tak boleh ikut Nabi Allah Sulaiman, walaupun ketika itu dia dah yakin setelah mana diuji dengan soalan sebelum itu kan, dan Nabi Sulaiman jawab, dan utusan yang balik menyatakan dia tak pemarah. Dia senyum pula, jadi hadiah pun tak terima. Bagi Balqis itulah petanda dia bukan raja, tetapi dia adalah utusan Allah, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nak Islam tapi duduk lama dalam masyarakat orang sembah matahari. Akhirnya dia pun membekaslah keyakinan tu. Dia tuan-tuan macam tu lah deh, kan? Sebab itulah anak-anak kita ni, kita kena bagi dia, anak-anak kecil ni duduk dalam suasana environment yang macam mana kita nak bentuk dia. Dia akan membesar dengan suasana itu. Suasana ni kita tak boleh kesampingkan pengaruh suasana kepada manusia, kan? Cuba tengok anak-anak orang, orang kaya dah biasa duduk dalam istana semua, tak kena matahari. Bila duduk kampung sekali, tak nak dah, panis lah, tak ada aircon apa semua, ropokan. Kahwin nak orang kampung, nyamuk banyak apa semua, dia rasa tak selesa. Sebab itu bukan suasana dia. Sama macam anak-anak kecil kita, kan? Khusus dalam pendidikan, tarbiyah, nak suruh dia ngikut ajaran agama ni. Nak yang perempuan, kok suruh pakai tudung tu umur dah darjah 5, darjah 3, darjah 4, dia dah besar. Daripada kecil dia pakai tudung, tak nak, susah nak suruh. Kok daripada kecil dah disarungkan tudung tu, dia cabut sarung lagi, dia cabut sarung lagi, kan? Lama-lama besok dia sendiri cari tudung. Sebab itulah suasana yang kita sorong kat dia masa dia kecil. Itu terbukti tuan-tuan. Anak-anak yang kecil-kecil ni, dia pakai tudung cabut, pakai tudung cabut, lama-lama dia dah puji-puji dia, mak dia pun ikut. Sampai membesar besok, dia sendiri akan cari tudung. Sebahagian orang tak nak. Anak kau kecil lagi, sian, kecil-kecil dah dipanih kepala, so dah besar, so dah pakai tudung. Dah besar tak nak pakai tudung. Macam juga yang lelaki, masa kecil-kecil dia pergi pakai seluar kontot, seluar pendek. Bila dah besar dia tak nak pakai seluar panjang dah. Dia dah biasa pakai seluar pendek tu. Suruh berhenti, kau dah besar bang, janganlah pakai seluar pendek. Tak nak dia berhenti dah. Itulah dia pakai masa kecil tu. Kita pun mengih kat dia, payah nak ngajar. Sebab kita dah silap. Daripada kecil kita boleh dia seluar panjang. Jadi dia akan terpengaruh dengan gitu juga kalau kita nak anak kita tu dia orang yang pergi masjid, pada kecil kita bawa dia pergi masjid. Nak suruh dia seorang yang rajin mengulur sok, daripada kecil kita dah suruh dia mengulur. Sebab tu kan dulu saya pernah sebut, bawa ke masjid cucu kita, anak kita, bila nak masuk dalam poti tu jangan kita masukkan, suruh dia masuk. Adik pergi masukkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dia yang masukkan. Bila kita pergi sok, dia teringat dulu atuk selalu masuk dalam poti ni. Dia pun tahu, ngaji, tanya kat orang sebab apa. Akhirnya dia pun tahu, dia pun ringan tangan untuk masukkan. Betapa besar kita punya saham tu. Ringan. Ini tak pernah kita bawa di masjid, tiba-tiba umur 2 tahun nak bawa dia. Dah biasa tak beri, tak nak beri kita. Tak mahu dia lah, susah. Jadi environment tu penting tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok, kita nak cerita ni pengaruh. Sebab kita akan ada anak, kita ada cucu, kita nak cucu kita bagus, anak kita bagus. Kita tengok dalam kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang, kan? Lepas tu dia nak bertaubat. Masyhur hadis ni. Di sahih. Dia nak bertaubat. Dia tanya pendeta yang ke-100, aku ni kalau taubat kat ni boleh tak? Tuhan terima tak? Pendeta cakap mana tak boleh ni, dah banyak lah orang kau bunuh. Dia tunggu bunuh lah. Ngam-ngam, tapat dah 100. Tanya seorang lain pula, aku ni kalau taubat Allah terima tak? Boleh, tapi kalau kau nak bertaubat, nak jadi orang baik, kau kena pergi kampung sebelah tu. Orangnya baik-baik, yang duduk sini.
Tengok kepentingan suasana. Maka bertolaklah lelaki yang nak bertaubat ni ke kampung tu, sehingga akhirnya dalam perjalanan mati dia. Dalam hadis menyebutkan ketika dia meninggal dunia, tengah-tengah tu berobot malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat ambil nak bagi rahmat, malaikat azab kata ni dia dah bunuh orang. Sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, wahai bumi yang di sebelah kampung baik ni, mengecutlah kamu supaya nampak dia ada okey ke kampung baik ni. Nak cerita apa tu? Kepentingan suasana. Sebab itulah bukan agak lagi, sebab itulah Tarzan berjaya menjadi Tarzan yang baik. Daripada kecil dia dah belajar dengan bawa dengan monyet apa semua tu, dia dah lompat-lompat sampai pokok, tak jatuh dia lompat sampai pokok tu tau. Berjaya dia jadi Tarzan yang baik sebab daripada kecil dia telah ditarzanisasikan oleh monyet tu. Kau nak atas boleh tak nak kita duduk dalam kobau. So jadi kobau gitu. Kan? Jadi nak kita penting suasana tuan-tuan. So kita ada anak, ada cucu. Kono kan? Macam mana kita nak cucu kita? Macam mana kita nak anak-anak kita? Gitulah keadaannya. Ini yang berlaku kepada Balqis. Tengah-tengah tu dia payah nak keluar, nak buang balik tu susah. Walaupun ada keyakinan, ada lagi takut-takut tu. Itulah yang berlaku kepada Quraisy Mekah yang bertahun-tahun menyembah berhala. Bila disebut wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ikutlah kamu Allah, sembahlah Allah. Apa dia jawab? Kami ikut, kami sembah apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami tu. Apa nenek moyang kami buat, itulah yang kami buat. Nak cerita apa tu? Dia membesar dalam keadaan yang macam itu. Jadi nak cerita tuan-tuan penting suasana tu, pendidikan untuk cucu kita, untuk anak-anak kita. Kita dah tua dah, jadi kita tak mungkin ada anak lah, tapi insya-Allah kita akan ada cucu. Jadi kita boleh sama-sama main peranan dengan anak-anak kita supaya besok akhirnya cucu yang itu akan memberi kepada kita kebaikan. Kita dah pergi tapi ada sesuatu yang kita dapat daripada cucu kita tu. Kalau kita tak dapat ke anak kita sebelum ni, sekurang-kurangnya kita ada cucu yang kita dapat hasil daripada didikan kita. Mudah-mudahan. Jadi itu yang berlaku kepada Balqis. Sampailah dia dijemput oleh Nabi Allah Sulaiman. Poilah dia nak menghadap. Disebut pada ayat qila laha dukhulis sarha. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Apabila Balqis melihat lantainya, disangkanya kolam air dan disingsingnya kainnya. Ini dalam Quran sebut ni. Sehingga tersingkap kedua belah betisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala yang nguruskan ni. Bukan Nabi Sulaiman punya idea nak tengok botih orang lah. Ada Nabi nak tengok botih orang. Jadi nak tunjukkan kekuasaan Allah. Jadi begitulah keadaannya. Sekaligus diilhamkan, diberikan kepada Nabi Sulaiman kesempatan, kan? Disingsingnya kainnya sehingga tersingkap kedua belah betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya inilah istana yang lantainya disalut halus dengan kaca. Balqis berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah menganiaya diri sendiri dan saya tunduk bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dia ingatkan air. Dia rasa dia dah cerdik lah. Masuk kat jalan, dia pun heran. Macam mana pula Sulaiman ni singgah sana dalam air? Dalam tafsir Qutubi menyebutkan, Sulaiman ni nak benamkan aku. Kau dalam sungai ni suruh jalan kat sini. Rupa-rupanya bukan air sungai. Rupanya mama yang cukup halus yang kelihatan seolah-olah air. Sehingga dia mengangkat kainnya untuk tidak basah. Rupa-rupanya diberitahu ini bukan air, kata Nabi Allah Sulaiman. Adalah diriwayatkan bahawasanya Nabi Sulaiman alaihi salam dalam rangka menyambut ketibaan Ratu Balqis tu, selain membuat ratu itu terperanjat apabila mendapati singgasananya disembunyikannya itu telah ditawannya, juga diperintahkannya para jin dan syaitan supaya membuat istana yang besar.
Dalam istana itu pula disuruh korek sebuah kolam air yang direka dengan seindah-indahnya. Korek air di bawah tu, tak mama atas tu. Ada yang kata macam tu, bawah tu memang air betul. Air letak mama. Ada yang kata mama yang cukup halus, sifat dia yang seolah-olah seperti air. Kan? Cantiklah kawasan tu. Dan dalam kolam itu mengalir air yang sangat jernih dan cetek pula, sehingga kelihatan dari atas beraneka macam bangsa ikan dan jenis binatang-binatang laut sedang berenang-renang di dalamnya. Ini menyebabkan orang-orang yang melihatnya menjadi geram. Tengok, ui lawa betul. Kan? Saya dulu pergi haji tuan, tahun 96 daripada Mesir. Naik kapal, kan? Mula pakat dengan kawan naik ke Tobang lah. Kocap bona sampai. Tak adventure tak naik kapal. Naiklah kapal seboleh orang. Masuk kabin tu. Masuk kabin seboleh orang tu berkajar-kajar keluar balik. Ingat kau kabin tu dah bocor. Masuk air, rupanya kabin situ botol-botol depan bucu kapal tu. Macam ni tu. Duduk tu. Jadi rupanya depan tu cermin kasar. Allah Ta'ala punya kajarkan. Jadi bila kapal tu jalan, kita pun tengok dalam air tu, Allah, Masya Allah, Allah Ta'ala punya ciptaan memang cantik. Dalam laut di rupa lawa apa tu, ikan, centua-centua datang ya, kan, lantar lontung cermin tu di longat, tung bunyi-bunyi tu. Maknanya kalau kapal tu langgar batu, saya mati dulu. Kita depan situ. Tengok, Masya Allah, cukup lawa, indah tuan. Tengok, Masya Allah, lawa apa tu ciptaan Tuhan. Begitu kawan, kita ni duduk bawah perut laut ni, kapal besar. Kita kat bawah ni tengok ikan. Masya Allah, tuan-tuan. Memang cantik. Dalam laut ni lah. Sebab tu orang yang dah mabuk apa ni, snorkeling ni, dia suka pergi mana-mana pun nak nyalam-nyalam tu nak tengok kan. Cantiknya keindahan. Jadi macam orang-orang ni yang kaya-kaya tu, pergilah satu kawasan yang nama dia Sharm el-Sheikh di Mesir. Sharm el-Sheikh ni memang kawasan ni lawa tuan-tuan. Kalau persidangan orang Arab, menteri Arab ke, kalau di Mesir buat di Sharm el-Sheikh ni. Ni tempat yang cukup cantik lah. Tuan sampai daripada tu, tuan akan heran. Daripada jauh tu nampak biru tu biru lain tuan. Macam Nilo tu pokat biru tu. Kita tengok apa bondo itu, rupa-rupa air laut. Memang cantik. Jadi orang bawah ni kaya-kaya, bolehlah pergi esok buat rombongan ke ramai tepi situ. Kan? Itu je pergi masjid Temerloh Jaya kan, naik bas. Lepas ni kita naik Tobang lah begitu, tuan-tuan tengok. Kan indahnya ciptaan Allah Taala. Jadi kita kat dunia ni pun dah lawa-lawa ni tak tahu macam mana lawa istana ni sehingga Ratu Balqis yang cerdik itu pun tertipu. Diangkat kain ni. Maka Nabi SAW beritahu, ni bukan air ni dah, ni cermin kata kan. Mama ni yang halus buatan dia. Maka bila dia angkat kaki itu, nampaklah oleh Nabi Allah Sulaiman, cantik kaki Balqis ni. Tak adalah macam kaki kaldai, kaki orang. Nampaklah di kedua, bila dia angkat kaki itu, maka nampaklah. Jadi Nabi Sulaiman tahulah ini keturunan jin ni. Mak jin, ayah ni manusia kahwin, jin buruk kan dia. Kata dia ni kaki macam kaki kaldai ni. Tapi bila masuk istana tu, bila dia mengangkat kainnya, maka terlihatlah oleh Nabi Allah Sulaiman. Sebelum tu pada ayat falamma ra'athu hasibathu lujjatan, apakala Balqis melihat lantainya disangkanya kolam air dan disingsingnya kainnya sehingga tersingkap kedua belah betisnya, Sulaiman berkata, sesungguhnya inilah istana yang lantainya disalut halus dengan kaca. Jadi bila sampai di hadapan istana tu, disingsing kain tinggi-tinggi dengan tujuan supaya jangan basah. Maka nampaklah kedua betisnya, sedangkan Nabi Sulaiman alaihi salam pula semasa itu sedang duduk di kerusinya dalam istana memerhatikan perbuatan Ratu Balqis itu, dan terpandang olehnya kedua belah betis dan tapak kaki Ratu Balqis itu kelihatan halus dan indah. Bohonglah rupanya jin ni. Melebihi keindahan betis wanita-wanita yang lain.
tidak seperti yang pernah didengar dari cerita orang-orang yang tidak sukakan dia mengahwininya. Kan diceritakan di sini, tidak seperti cerita-cerita orang yang tidak sukakan dia mengahwininya. Jadi kuat dalam tafsir ni, Qutubi menyebutkan ada jin menyebutkan tak cantik dia, jin tak nak Nabi Sulaiman ni kahwin dengan Puteri Balqis. Sebab sebelum-sebelum ni kita dah bincangan 1000 siri jin ada, orang ada, Sulaiman alaihissalam ni jin tak nak nanti kalau kahwin ada anak, nanti kita selama-lama lah kita menjadi hamba kepada manusia, keturunan Sulaiman. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah apa? Surah Sabak. Kita datang dah. Ayat apa tu? Allah Ta'ala sebut, bila mana kami tentukan, takdirkan kematian Sulaiman datang, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman, kewafatan Sulaiman, tak ada seorang pun tahu. Ketika tu Nabi Sulaiman suruh jin-jin ni buat bangunan, buat istana dengan dia bertopang kat tongkatnya. Dia pegang je, jin tengok hidup dia lagi rupa ada dia. Jadi dia dah tua dah Sulaiman tu. Jadi jin ni buatlah istana. Lama-lama kan pandang lagi, Allah ada dia lagi berdiri situ macam cikgu pandang pengutua dia nak lagi makan roti canai, pengutua ada kena beg tepi tu, tak berani nak keluar. Ni cerita cikgu ni macam tu lah. Ada dia lagi Sulaiman lah. Allah Ta'ala sebut, ketika mana kami tentukan kematian, kewafatan Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kewafatannya kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya. Pada ketika itu Nabi Sulaiman dah wafat dah, macam nampak berdiri je kan. Jin tengok, alah ada dia lagi, alah hidup dia lagi. Anak-anak yang makan tongkat tu. Bila tongkat tu patah, tu jatuhlah jasad Nabi Sulaiman. Bila jatuh, apa jin sebut? Kita tahulah perkara-perkara gaib ni, taklah kita jadi hina berkajau lama-lama macam ni macam tu kan. Ingat pengutua apa patung pengutua letak kat situ kan. Macam tu lah itu kan. Kok dia tahu ni bukan pengutua dah, lama dia losap dah, rupanya bukan pengutua dia. Macam tu lah. Falamma qadayna, jadi dia datang. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika mana kami tentukan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya, kecuali dabbatul ard, anak-anak yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, bila jatuh jasad Nabi Sulaiman, tabayyanatil jinn allau kanu ya'lamun al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Katalah jin-jin ni, golongan jin ni, kok kita tahulah alam ghaib, kita dah tahu dulu ni, takkanlah kita selama-lama bekerja jadi hina macam ni. Dah mati dia dah Sulaiman alaihissalam. Itu disebut menunjukkan apa, jin ni pun dia takut je. Dia takut kepada Nabi Allah Sulaiman. Berkojolah dia, taatlah dia. Kan? Sebab tu saya sebutkan awal-awal dulu. Sebenarnya kita dengan jin ni, jin takut dengan manusia ni. Kalau manusia tu jenis ibadah apa semua, takut tak ada dia berani. Cuma kita tak tahu kelebihan Allah Ta'ala beri pada kita, sehingga terbalik pula kita tak takut dengan dia. Sebab kita tak nampak dia, padahal dia tak boleh memudaratkan kita apa-apa pun. Itu yang berlaku sehingga ke hari ni. Kalau tidak, nanti kalau kahwin ni keturunan dia habis. Jadi nak cerita ni, bila nampak batis itu, lawa rupa batis Nabi Ratu Balqis ni melebihi keindahan betis-betis wanita-wanita yang lain. Campuran jin manusia kan, tidak seperti yang pernah didengar dari cerita orang-orang tidak sukakan dia mengawininya. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis itu, janganlah anda, dalam ayat ni Mak Sumaji kata apa? Setelah terpandang betis itu, kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bukan Nabi Sulaiman nak tengok sangat, bukan nak tengok pun. Dia buat Muhammad tu nak tunjukkan kekuasaan Allah, bukan dengan tujuan nak tengok betis Puteri Balqis seperti mana yang diceritakan sebelum ni. Jadi cerita-cerita macam tu tak tepat untuk seorang Nabi. Takkan keluar daripada pemikiran seorang Nabi yang menerima bimbingan daripada Allah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu takkan keluar. Maka kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis itu, janganlah anda menyangkakan bahawa ini air.
Ini adalah istana kolam yang lantainya disalut halus kaca. Mendengar itu, Ratu Balqis merasa ajaib dan tercengang-cengang kerana dia sekali lagi telah dikelirukan, maka segeralah kain yang dilabuhkannya supaya kedua belah betisnya tertutup setelah sekian lamanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam mengajaknya masuk Islam dan diserunya supaya menyembah Allah yang Maha Esa, jangan lagi menyembah matahari. Jadi seruan itu diterima oleh Ratu Balqis. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Balqis berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah menganiaya diri sendiri disebabkan berterusan dalam keadaan kufur, dan sekarang saya telah tunduk bersama-sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah, yakni beribadah kepadanya dengan seikhlas-ikhlasnya, kerana dialah Tuhan yang empunya alam. Adalah diceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian ingin mengahwininya, hanya yang kurang menyenangkan disebabkan betis Ratu Balqis itu berbulu. Bulu cantik, tapak kaki apa semua cantik, tapi ada bulu-bulu halus. Kan? Jadi kaki berbulu, jadi macam lelaki lah. Kaki terlawa tapi berbulu. Kan? Disebutkan di sini. Tetapi kemudian ada beberapa makhluk syaitan membuatkan bedak langir yang terbuat daripada sejenis kapur. Apabila mandi dan berlangir dengan bedak itu di dalam hammam. Hammam ni tempat mandi air panas. Bulu betis itu beransur-ansur hilang. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memerintahkan para syaitan membina tempat-tempat permandian, dan di sanalah Ratu Balqis itu dibawa bersiram dan dilangiri oleh para dayang-dayang sehingga tubuh badannya berubah mempunyai kulit yang halus dan lembut. Begitu pula betisnya menjadi licin dan tidak berbulu lagi. Ini kenyataan-kenyataan yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunnah Haji berdasarkan apa yang dijumpainya dalam kitab-kitab tafsir. Adapun dalam Qurtubi ini, tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan begitu, tak adalah kaki macam kaki kaldai dah. Tak adalah macam kaki kaldai. Dan tak adalah mengatakan bahawasanya tauk bona lah apa kan, botih macam apa ni berbulu-bulu, tak adalah. Dan tak dijumpai di sini, kata Imam Qurtubi, Nabi Allah Sulaiman itu dia berkahwin dengan Balqis. Tak ada, kata Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Tak ada. Cumanya yang mengatakan dalam hadis Nabi ada menyebutkan bahawasanya Balqis ini dia mempunyai putih yang cantik, itu ada. Mengatakan Balqis ni antara orang yang paling cantik, ada sebut dalam hadis. Dalam tafsir Imam Qurtubi ada sebut. Cantik orang dia. Cuma kata Nabi Sulaiman kahwin tu macam-macam pandangan lah. Kan? Macam-macam pandangan lah. Ada juga yang mengatakan bahawasanya Nabi Ratu Balqis ni disuruh pilih dia nak kahwin dengan siapa-siapa pun dia kahwin lah pada ketika itu. Ada yang mengatakan akhirnya dia berkahwin dengan seorang Raja Tubbak yang bernama Hamdan. Bernama Hamdan. Jadi Nabi Allah Sulaiman arahkan jin ni supaya mentaati Hamdan ni dalam selama pemerintahan dia. Ada kaul yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri yang kahwin dengan Balqis, dibawakan istana sampai banyak buah. Di situlah setiap bulan Nabi Sulaiman dia akan berulang daripada Syria ke Yaman tu, menziarahi isterinya. Menziarahi isterinya. Katakan Nabi Sulaiman yang berkahwin juga dengan Balqis ni. Lepas tu dalam doa-doa orang kahwin ada kan sebut Sulaiman Balqis, wallahu alam, sejauh mana kebenarannya peristiwa ni berlaku dahulu kala. Allah Taala ceritakan. Kita pun dapat cerita berdasarkan daripada cerita orang dulu-dulu. Sama ada dia berkahwin tak berkahwin dengan Balqis itu bukan urusan kita lah. Tapi yang pastinya cerita Nabi Sulaiman ni memang wujud. Balqis ni memang wujud sebab Al-Quran menceritakan. Dan Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Cerita raja-raja dulu Allah Ta'ala ceritakan balik, cerita Nabi-Nabi dulu. Kan ada yang pro kontra lah. Ada kata memang dia berkahwin, ada yang kata Balqis tak berkahwin langsung sebab dia pada ketika itu dia ratu besar, takkan dengan kahwin dengan raja-raja kecil ni. Tak mahu dia dah. Jadi macam-macam lah pandangan yang tercatat dalam tafsir Qurtubi ni yang
Saya ingat tak apalah, tak payahlah saya nak bacakan banyak panjang cerita kan. Cerita pendapat dia kahwin tak kahwin, dia kahwin dengan siapa lah. Jadi itu kisah yang berlaku tentang Nabi Allah Sulaiman dengan Ratu Balqis. Jadi tamatlah kisah kat situ tuan-tuan. Lepas tu masuklah cerita lain. Jadi tamat pada ayat 44 suratul Naml. Jadi ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil di sini daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman. Yang paling utamanya nak beritahu pada kita tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berupaya melakukan apa saja menurut kehendak dia. Sampai kadang-kadang Allah Taala menjadikan sesuatu itu di luar kemampuan otak kita yang kita tak terfikir. Betul kau berlaku ni, tapi benar dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh dijadikan seorang manusia memerintah semua makhluk Tuhan ni. Merintah jin, merintah syaitan, merintah burung, merintah ini semua diperintahnya. Padahal dia manusia seperti kita. Nak beritahu, kalau Allah Ta'ala berkehendakkan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghalangnya. Kalau Allah Ta'ala nak merampas sesuatu daripada kita, pun tak ada seorang pun boleh menahan. Itu semua berlaku menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah ke hari ni tuan-tuan dan puan-puan, manusia-manusia yang cerdik ni adalah sebahagian manusia kadang-kadang ni tak mana dia belajar, dia pandai dan dia boleh menundukkan jin apa semua ni sampai hari ni. Tapi lain nak guna Nabi Allah Sulaiman tu guna untuk berdakwah, bawa orang, keuntungan ni untuk agama ini. Hari ni lain pula cerita orang ni. Dia pun pandai merintah jin ni pula. Ada ilmu itu untuk menyusahkan orang lain, untuk menyusahkan orang lain, mendajal orang lain, sihir orang lain, menzalimi orang lain, sampailah ke hari ni berlaku. Sampailah ke hari ni berlaku. Orang buat dajal kat orang tak berhenti-henti. Walaupun depan masjid orang bawah ni kan. Orang buat dongki juga kat orang lain. Wallahu a'lam. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apabila kita setiap minggu kita melihat kalam Allah, melihat ayat-ayat Allah ni, mudah-mudahan jatuh cinta kita pada Al-Quran, dan kita tidak akan meninggalkan Al-Quran ni. Bacalah selalu, mudah-mudahan di akhirat besok Al-Quran benar-benar akan memberi syafaat kepada kita semua, insya-Allah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana di akhirat besok Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Aqulu qauli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab saya jawab, kau tak dapat jawab saya hutang dulu lah. Tuan-tuan, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أعلم بالصواب.